Allah SWT pilih kita untuk kita muzakarah pengajian hadis. Ini pengajian hadis bab-bab fiqh, bab-bab fiqh. Okay, alhamdulillah sekarang ni kita masuk kitabus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul mawaqi, kitab-kitab bab waktu. Kitabus salat. Hadis nombor 128. Situ lah. Kita bagi seorang satu. Dan insya-Allah. Hadis 128. Pandai-pandai aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana zillu rajuli katulihi ma lam yahdhur al-'asr wa waqtu al-'asri ma lam tasfar asy-syamsu wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghib ash-shafaq wa waqtu salati al-isya ila nisfi al-lail al-awsat wa waqtu salati as-subhi min tulu'i al-fajr ma lam tatla' asy-syamsu rawahu Muslim wa lahu min hadithi Buraidah fil 'asr wa asy-syamsu baydha naqiyyah wa min hadithi Abi Musa wa asy-syamsu murtafi'ah. Ni bab tentang waktu-waktu sembahyang. Yang belum ada tu sekejap ada foto state. Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhur tu apabila ni zala ni turun lah. Apabila matahari turun sampailah bayang seorang lelaki seperti panjang dia, selama mana tak sampai asar. Waktu zuhur tu matahari macam tu kan, dia jatuh sikit tu start waktu zuhur, sampailah bayang seorang tu panjang dia, itu start masuk asar pula. Dan waktu asar tu selama mana tidak kuninglah oleh matahari, start daripada sama panjang tu sampailah matahari tak kala kuning, itu asar. Waktu sembahyang maghrib tu selama mana tak syafaq merah, kala merah tu, mambang merah tu. Abang panggil apa tak tahu. Wa waqtu salatil isya, dan waktu sembahyang isya tu ialah ila nisfil lailil awsat, sampai setengah malam yang setengah. Dan waktu sembahyang subuh tu min tulu'il fajr, mulai daripada naik fajar, matahari naik, selama mana tak sampailah start daripada naik fajar sampai tak matahari naik. Kalau macam ni juga kan, matahari ni kan naik fajar naik dah, tapi tak sampai matahari naik habis dah. Dia punya tu perbahasan dia. Yang paling senang ni kita tengok kalender. Dah untuk mudah-mudah tak apa kita laju di sini kan. Hadis 129. An Abi Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr thumma yarji'u ahluna ila rahlihi في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتقل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالست إلى 100 متفق عليه وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجلوا وإذا رأهم أبطأوا أخروا والصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكون يعرف بعضهم بعضا. Hadis nombor 128. Rasulullah SAW dia sembahyang asar, lepas tu baliklah oleh salah seorang daripada kami ke rumah dia pada hujung Madinah tu, sedangkan matahari tu masih lagi tinggi. Ini tunjuk kata Nabi sembahyang asar awal, balik tu matahari duduk panas lagi, rumah hujung-hujung Madinah. Dan adalah Nabi itu dia suka melambatkan daripada sembahyang isyak. Nabi suka sembahyang isyak lambat-lambat. Buat apa? Melambatkan sembahyang isyak. Wa kana yakrahun nawm qablaha wal hadits ba'daha. Nabi tak suka tidur sebelum sembahyang isyak dan sembang selepas sembahyang isyak. Lepas tu tidur terus. Wa kana fatilu min salatil ghada hina ya'rifu rajulu jalisahu, dan adalah Nabi selesai daripada sembahyang subuh ketika kenallah seorang lelaki akan orang tepi dia ni, makmum kenal makmum tepi. Wa yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah, dan Nabi baca 60 sampai 100 ayat pada sembahyang subuh ni. Muttafaqun alaih. Dan pada sembahyang isyak ni kadang-kadang apabila Nabi tengok sahabat telah berkumpul,
ajala, Nabi buat awal. Apabila Nabi tengok sahabat lambat, akhara, Nabi pun sembahyang lambat. Sembahyang subuh adalah Nabi ni dia suka sembahyang pada waktu gelap. Gelap lagi tu dah sembahyang subuh dah. Gelap-gelap, dia tengok gelap lagi tu kan. Maksudnya Nabi sembahyang subuh awal lah kat sini, bukan subuh gajah. Macam ni. Dan bagi hadis yang Muslim, faqamal fajr, Nabi sembahyang, Nabi mendirikan fajar ketika telah naiklah fajar tu. Dan manusia tu la yakadu, hampir-hampir tak kenal sebahagian akan sebahagian. Maksudnya Nabi sembahyang subuh gelap-gelap lagi. Okey, ini hadis 129. Boleh pergi tengok kat hadis 139. Langkau sikit dulu lah, hadis 139. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal as-salah fi awal waqtiha. Wa asluhu fi sahihain rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahahahu. Rasulullah bersabda, seafdal amalan ialah sembahyang pada awal waktu. Okey. Okey, tengok kat hadis 129 nak suruh kick mak sikit Okey, baris nombor 2, mak dekat tu, wa kanu yastahibu ayu akhira minal isya. Hadis 129 depan sekali tu, bawah dia tu tarik sikit. Wa kanu yastahibu ayu akhira minal isya. Nabi dia suka melambatkan sembahyang isya. Itu mak tarik satu. Nabi suka lambatkan sembahyang isya. Lepas tu yang nombor 2 pula nak suruh tarik ni, wa kanu yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu rajulu jalisahu. Nabi dia selesai daripada sembahyang subuh ketika seorang lelaki kenal orang tepi dia. Tarik bawah tu. Dah sempat? Oh, nak yang bahasa Melayu dia tu. Okey, bahasa Melayu dia tu. Nombor 1 tu tarik dekat, beliau suka mengakhirkan solat isyak. Tarik bawah dia satu. Okey. Nombor 2 pula, beliau apa ni? Beliau suka melakukan solat subuh. Suka ni tulis selesai, mudah. Beliau selesai melakukan solat subuh di saat seorang masih dapat mengenal orang yang duduk di tepi dia. Tarik macam tu. Dia habis main subuh, orang dah kenal dah. Maksudnya matahari dah naik dah. Nombor 3 pula, beliau biasa baca 60 sampai 100 ayat. Beliau biasa baca 60 sampai 100 ayat. Nombor 4 pula, jika beliau melihat mereka berkumpul, beliau segera melakukan. Dan jika melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkan. Tarik bawah dia tu. Jika beliau melihat mereka berkumpul, beliau melakukan. Jika tengok sahabat lambat, beliau mentakhirkan. Tu nombor 1, nombor 3, nombor 4. Nombor 4 nombor 5, wasubuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Sembahyang subuh biasanya Nabi menunaikan pada saat masih gelap. Bi ghalas. Sembahyang subuh Nabi biasa sembahyang time duduk gelap lagi. Sempat dah 5 lebih kurang. Okey. Ini kita nak masuk perbahasan sikit mawaqit solat, waktu-waktu sembahyang. Dia sembahyang ni dia ada waktu mukhtar, itu waktu afdal, ada waktu tahrim, waktu jawaz, itu tak apalah. Okey, waktu mukhtar, waktu terpilih pada solat subuh. Ini perbahasannya. Waktu mukhtar, waktu yang terpilih, waktu yang paling baik pada solat subuh di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala ialah takhir. Solat waktu yang paling baik untuk sembahyang subuh di sisi mazhab Hanafi ialah takhir, melambatkan. Takhir ni maksudnya melambatkan. Mana dalil bagi mazhab Abu Hanifah? Tu. Wakana yang Nabi apabila dia selesai sembahyang subuh, orang boleh kenal dah orang tepi. Jadi dia faham, bila orang dah boleh kenal orang tepi, matahari dah cerah. Bila matahari dah cerah, tunjuk kata Nabi sembahyang lambat. Sembahyang subuh Nabi buat lambat sikit. Itu di sisi mazhab Abu Hanifah. Dan di sisi 3
waktu mukhtar pada solat subuh di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. 3 imam lagi tu, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah, ialah ta'jil. Ta'jil ni mengawalkan. Kalau kita tulis sikit, benda nak guna banyak lah. Takhir dan ta'jil. Takhir ni melambatkan, ta'jil ni mengawalkan. Okey. Ini ta'jil mengawalkan, takhir melambatkan. Kita guna. Okey, waktu yang mukhtar, waktu yang terpilih pada solat subuh di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ialah ta'jil, mengawalkan. Sembahyang subuh tu sembahyang awal-awal waktu dia. Mana dalil bagi mazhab yang 3 ni? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adalah Nabi itu dia semayang pada ketika masih gelap. Nombor 4 kot tadi tu ingat. Nombor 5, nombor 5. Adalah Nabi itu dia semayang pada ketika masih gelap. Itu dalil bagi 3 imam yang katakan solat subuh yang waktu paling baik semayang awal-awal waktu. Semayang pada ketika awal waktu. Pada ketika matahari masih gelap. Matahari masih gelap, pagi masih gelap. Lepas tu ketiga imam ni jawab kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan waktu mukhtar tu semayang lambat. Macam mana? Tu dia orang kata Nabi selesai, seorang dah kenal dah orang tepi, tunjuk kata dah terang dah. Jadi faham daripada situ kata seolah-olah Nabi solat subuh lambat. Cara jawab dia dah, Nabi semayang subuh awal, cuma dia Nabi baca panjang. Tu wa yaqra'u, mana dah? Wa yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Nabi baca sehingga 60 dan 100 ayat. Itu tu cara 3 imam jawab pada Imam Abu Hanifah. Kan Imam Abu Hanifah kata tu Nabi habis semayang tu orang dah boleh kenal tepi. Jadi faham kata Nabi semayang lambat. Cara jawab bukan macam tu cik oi. Nabi semayang start awal subuh tapi baca panjang. Bila habis dah terang dah. Itu cara jawab. Mana dalil Nabi baca panjang? Adalah Nabi baca 60 sampai 100 ayat. Ini ya? Kita 6 ayat je. Nabi baca 60 sampai 100 ayat. Itu habis-habis memang matahari dah naik dah lah. Nampak ni? Cara jawab kepada mazhab Abu Hanifah radhiyallahu. Okey, ini masalah afdaliyat pula. Supaya tadi mukhtar, kata afdal, makna lebih kurang super. Yang tadi pada waktu subuh, sekarang waktu isyak pula. Yang afdal pada waktu isyak di sisi Imam Abu Hanifah, Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ialah takhir. Ni, takhir, melambatkan. Ya, 3. Hanafi, Maliki, Ahmad melambatkan, takhir. Dalil bagi 3 mazhab ni tu. Wa kana yastahibu ayu akhira min al-isya. Adalah Nabi itu dia suka sembahyang isyak lambat. Tu yang mula-mula sekali. Beliau biasanya suka mengakhirkan solat isyak. Itu dalil bagi 3 imam ni yang mengatakan isyak elok sembahyang lambat-lambat pukul 12 apa tu kan. Ini dekat pukul 12 lambat sangat. Lambat sangat ke 12? Tak tahu. Okey, itu afdal pada di sisi dia orang. Dan yang afdal pada waktu isyak di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala ialah ta'jil, mengawalkan. Ini ta'jil awal. Masuk azan, semayang terus. Mana dalil bagi mazhab kita? Tu. Afdalul hadis 139. Afdalul a'mal as-salat fi awwali waqtiha. Amalan yang paling afdal ialah sembahyang pada awal waktu. Itu dalil bagi mazhab kita yang kata isyak afdal sembahyang awal waktu. Kalau di sisi 3 imam ni masuk dah tak apa, azan dulu, sembahyang saja lambat sikit. Habis sembahyang tidur terus. Kita sembahyang awal waktu. Habis sembahyang, cakap dengan bini sembang.
Lepas tu cara-cara jawab pula kepada tiga-tiga imam. Mazhab Syafi'i jawab kepada tiga-tiga imam tadi itu yang kata Nabi suka semayang isyak lambat tu tengok dekat ayat tu, wa idza ra'ahum abta'u akhara. Nabi bukan saja-saja dia suka semayang isyak lambat. Nabi semayang isyak lambat sebab dia bila sahabat lambat dia pun semayang lambat. Itu tu cara jawab dia. Tengok dekat hadis nombor berapa tak tahu? Nombor 4. Jika Nabi melihat sahabat dah kumpul, dia semayang terus. Jika Nabi melihat sahabat lambat, dia akan melambatkan, takhirkan. Jadi hadis ni pun kita faham Nabi semayang isyak awal. Cuma je kalau bila sahabat lambat, dia lambatkanlah. Bukan tunjuk kata afdal lambat semayang isyak. Tunjuk kata Nabi lambat tu sebab nak tunggu sahabat. Macam tu je. Ini cara mazhab kita jawab kepada tiga imam lagi. Okey, insya-Allah sempat nampak sini ya. Okey. Lepas tu tengok faham daripada hadis tu. Wakana hadis yang tadi tu kan. Bila seorang tu selesai sembahyang subuh, Nabi bila selesai daripada sembahyang subuh, orang ni dia boleh kenal orang tepi. Seorang makmum dia boleh kenal makmum tepi. Jadi ini tunjuk bahawa Masjid Nabawi dulu tak ada apa ni lampu tak ada, dinding pun tak ada. Kita faham daripada sini zaman Masjid Nabawi lampu tak ada, dinding pun tak ada. Ada tingkap, ada apa? Bumbung. Itu bumbung lepas sikit-sikit macam tu. Kita faham daripada sini. Faham daripada mana? Sebab sahabat dia nak kenal orang tepi dia bukan sebab cahaya api ni, sebab cahaya matahari. Jadi kan kalau tak ada dinding, so cahaya matahari masuklah. Itu. Jadi kita faham daripada sini masjid pada zaman Nabawi tak ada dinding dan tak ada lampu. Itu kita faham juga daripada sini Nabi dia nak ajar kita masjid zaman Nabawi walaupun tak ada dinding, tak ada batu, tapi sahabat istiqamah dalam tu ada amalan apa semua banyak. Jadi Nabi nak ajar kita, nak bagi tahu kepada kita satu benda tu bukan tengok dekat luaran dia, tapi tengok kat dalaman dia. Faham daripada sini. Sebab masjid Nabawi ni bagi kita ni lebih kurang macam apa tu, White House tu. Mudah-mudah kita cakap tempat urusan pekerjaan semua dekat situ. Kalau Nabi tu waktu tu Madinah, jadi Putrajaya. Pentadbiran semua dekat Masjid Nabawi. Rumah Nabi pun kat tepi tu juga. Putrajaya. Jadi seolah-olah Putrajaya, White House tapi dinding pun tak ada, lampu pun tak ada. Jadi kita faham Nabi nak bagi tahu bukan nak tengok dekat zahir dia tu, yang penting dalam dia. Nabi nak bagi tahu kita. Macam tu juga Islam kita ni bukan nak hebat dengan sebab zahir dia, tapi Islam hebat dengan sebab dalaman Islam tu. Itu je kita faham daripada sini. Sebab Masjid Nabawi tu macam kita zaman sekarang tu macam tu lah, Putrajaya tu lah, tempat pentadbiran semua. Itu lampu pun terang, dinding pun terang. Senang-senang. Padahal boleh buat kot dinding, lampu pun semua zaman tu. Bukanlah kuno sangat kan. Tapi tak, Nabi tunjuk yang paling penting dalaman dia. Nabi tunjuk faham pada hadis ini. Macam tu juga kalau kita tengok seorang tu selekeh ke apa, yang penting dalaman dia tu, bukan luaran dia tu. Pasal ustaz ni macam selekeh sikit, tak apa, yang penting dalaman dia. Dia tak ada siapa nak jaga dia lagi tu. Selekeh. Contoh. Lain tu. Okey. Okey, faham satu kat sini. Lepas tu kefahaman nombor 2 dekat tu. Idza ra'ahum istama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Nabi apabila dia tengok sahabat berkumpul, dia cepat. Apabila dia tengok sahabat lambat, dia pun lambat. Okey, nampak faham sini lah. Pada masa sembahyang isyak tu. Kita faham daripada sini satu kaedah fiqh at-tasarruf ala ra'iyati manutun bil maslahah.
at-tasarrufu ala ra'iyyati manutun bil maslahati. Saya ulang. At-tasarrufu ala ra'iyyati manutun bil maslahati. Maksud dia tasarruf ni apa? Tasarruf pengurusan ke atas rakyat. At-tasarruf pengurusan ke atas rakyat manutun berdasarkan bil maslahah, dengan maslahat. Pengurusan ke atas rakyat ialah berdasarkan kepada maslahat. Okey, itu. Ini kita faham daripada hadis ni satu kaedah, at-tasarrufu ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Pengurusan ke atas rakyat itu ialah berdasarkan kepada maslahat. Jadi seolah-olah kita faham kat sini Nabi jadi imam ni ialah seperti Nabi ni ialah pemimpin. Okay, Nabi jadi imam, imam ni macam pemimpin. Lepas tu Nabi dia nak start sembahyang tu, Nabi nak start sembahyang macam pemimpin nak start meletakkan satu perkara. Nak buat satu perkara. Contoh nak buat apa perkara, apa beri satu contoh. Nak laksanakan apa? Undang-undang, satu undang-undang. Contoh lah kita tak macam yang ambil sikit, tak apalah, GST contoh. Nak buat GST, macam tu kok. Nabi nak start sembahyang, pemimpin nak buat satu undang-undang, contoh nak buat GST. Apa tu? Manutun bil maslahah, didasarkan kepada maslahat. Nabi nak start sembahyang, Nabi tengok dulu rakyat. Kalau ramai, Nabi start. Kalau tak ramai, Nabi tunggu. Macam tu juga pemimpin bila nak buat satu undang-undang, dia kena tengok dulu rakyat. Kalau ada maslahat kepada rakyat, buat. Kalau tak ada maslahat kepada rakyat, tak buat. Tangguh dulu. Macam tu juga Nabi dia tengok rakyat dah ramai dah, jadi maslahat sembahyang. Tak ramai lagi, tunggu dulu. Nampak tu? Itu saya bagi contoh dekat sini ni kita faham satu kaedah. Satu. Ini kefahaman pertama daripada sini. Kefahaman kedua daripada sini ni difaham daripada hadis ni apabila Nabi tengok sahabat dah ramai sembahyang lambat, Nabi tunggu. Satu kategori hukum ada satu kategori yang nama dia as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah. Ini dalam bidang politik. Tapi tak apa, dah lalu dah kita ni. As-siyasah asy-syar'iyyah. Faham daripada sini ni. Nabi tengok ramai, Nabi start. Kurang, Nabi tunggu. Satu kategori hukum yang dinamakan as-siyasah syar'iyyah. Benda apa ni siyasah syariah? Siyasah syariah ni saya pun tak tahu nak terjemah apa. Saya terjemah politik Islam macam tu saja. Siyasah syariah, syariah, syarak syariah, siyasah tu pemerintahan, politik Islam yang ni. Lepas tu siyasah syariah ni dia ni bersifat fleksibel tak? Multi. Dia apa? Boleh berubah, dia tak tetap ni. Dia tak tetap. Ni siyasah syariah ni dia tak tetap. Dia boleh berubah-ubah, dia tak tetap. Dan syarak tak putuskan secara terperinci. Ni siyasah syariah. Syarak tak putuskan secara terperinci dan dia tak bersifat tetap. Contoh macam tadi tu, syarak tak mesti wasuk azan mesti kena sembahyang terus. Syarak tak letak macam tu. Satu. Lepas tu jadi benda tu diberi kepada pemimpin untuk buat keputusan. Beri kepada Nabi sama ada nak semayang dulu ke ataupun nak semayang lambat. Itu tu orang panggil siyasat syar'iyyah. Kita faham daripada hadis ni politik Islam. Jadi contoh dia siyasat syar'iyyah ni pada zaman sekarang ni dia ada untuk, kalau kita nak panggil siyasat syar'iyyah ni ialah satu pemerintah dia ada satu kuasa boleh memutuskan apa-apa pun. Itu tu siyasat syariah. Pemerintah dia ada satu kuasa, ikut dia lah dia nak memutuskan apa pun.
contoh, tapi dia nak memutuskan satu perkara tu, dia kena tengok ijtihad dia. Orang panggil ijtihad pemerintah, tapi kena tengok maslahat dan ahwal rakyat umat Islam. Macam tu. Bukan senang-senang dia boleh putus. Memanglah dia yang memutus, tapi dia kena tengok dulu maslahat dan ahwal keadaan umat Islam. Itu tu. Siasat syariah. Kita bagi contoh juga macam siasat syariah ni zaman sekarang ni macam tu. Undang-undang keselamatan negara. Satu. Tu cara pengurusan sistem kewangan. Dua. Ataupun perhubungan dengan negara-negara yang lain. Contoh macam kita ni Malaysia. So, lah ni ada dua blok. Blok China and then blok Amerika. So, pemerintah kita ni dia nak sekutu dengan siapa? Nak ambil partner dengan Amerika ke ataupun still dengan China? Dah. Tak apalah dua-dua pun. Tapi kalau jadi apa-apa choose lah, dia nak ambil partner yang mana? Itu tu nak ambil partner tu orang panggil apa? Siasat syariah. Dia fleksibel, dia boleh bertukar-tukar, lepas tu syarat tak tetap mesti macam ni. Jadi itu tu difaham daripada ijtihad pemimpin dengan tengok maslahat rakyat. Berdasarkan maslahat rakyat. Contoh kita kata macam waktu perang pertama dulu kan, Ottoman Turki tu kan. Dia ambil keputusan berpihak dengan geng-geng Jerman ni, kalau tak silap saya. Perang pertama dunia. Turki dia duduk belah mana? Belah Jerman tu kan. Tapi kalau nak jangan tak apalah, rezeki masing-masing. Itu orang panggil siasat syariah. Sempat sini insya-Allah. Walaupun ni hadis sebab semayang, tapi apa kena guna politik. Dia boleh istimbat hukum yang serupa. Tak apa kita lalu terus. Ustaz, dalam syarah tu ada tak dia beritahu kenapa sahabat ni lambat? Tahu lah. Mungkin dia ada bekerja atau dia belajar ke tengah. Tak beritahu. Kerja pun malam-malam. Adalah mungkin ada urusan yang dia siapkan ke, ataupun mungkin dia ada menuntut ilmu. Tak ada. Ini macam kita nak kata menuntut ilmu tu macam impossible sikit sebab Masjid Nabawi biasa sahabat dia mengaji dekat Masjid Nabawi. Kebiasaan macam tu. Tapi mungkinlah dia orang balik sembahyang maghrib tu datang lambat sikit, Nabi tengok tak cukup ramai lagi. Lambat sikit, tengok dah ramai dah, sembahyang terus. Kadang tak ada masalah lah tu. Wallahualam, dia pun tak bagi tahu sebab apa sini. InsyaAllah sempat lah. Okey, kita sambung hadis 130. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin bil isya hatta zahaba amatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha la ashqa ala ummati rawahu Muslim. Rasulullah melambatkan sembahyang isyak pada satu malam sampailah pergi kebanyakan malam. Lambat sungguh. Ada kerja apa tak tahu hari itu. Summa kharaja. Lepas tu Nabi keluar. Lepas tu Nabi sembahyang. Lepas tu Nabi kata apa? Innahu la waqtuha laula an ashqa. Inilah waktu isyak. Kalaulah kita tak menyusahkan umat aku. Jadi kita faham ini dalil bagi tiga imam lagi yang mengatakan isyak afdal lambat. Itu dalil bagi dia. Hadis ke-131. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-haru fa'abridu bis-salat fa inna shiddatal har min fayri jahannam. Muttafaqun alaih. Rasulullah sabda, apabila bersangatan panas maka sejuklah dengan semayang. Maka sesungguhnya kepanasan itu ialah daripada hembusan api neraka jahanam. Jadi Nabi kata kalau panas sungguh zuhur tu lambat-lambat sikit lah, semayang lambat sikit. Sebab apa? Sebab panas ni seolah-olah daripada panas api neraka. Kita jangan faham panas ni datang pada api neraka sungguh. Ini orang panggil tamthil. Seolah-olah panas ni macam daripada hembusan api neraka. Jadi zuhur kalau panas kan buat lambat sikit. Tapi perkara ni tak jadi ikut dekat tempat kita. Mungkin dekat Arab tengah hari dia tu panas sungguh. Tempat kita ni siap ada aircon lagi. Cuma masjid ni dinding pun tak ada. Hadis ke-132. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subh fa innahu a'zamu li ujurikum. Rawal khamsah wa sahih Tirmizi wa Ibn Hibban. Kamu semayanglah subuh pada waktu subuh. Maka sesungguhnya dia tu lebih besar bagi pahala kamu. Ini dalil bagi tiga imam yang lawan kepada mazhab Abu Hanifah yang kata sembahyang subuh awal-awal waktu. Sembahyang subuh awal-awal waktu. Hadis ke-133. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subh
raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka subha wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asra muttafaqun alaih. Wal muslimin an Aisyah nahwa wa qala sajdatun badala raka'ah thumma qala wa sajdatu innama hiya raka'ah. Rasulullah bersabda, siapa yang dan daripada solat subuh satu rakaat sebelum naik matahari, maka sesungguhnya dia dapat sembahyang subuh. Dan siapa yang sempat satu rakaat daripada solat asar sebelum turun matahari, dia sempat solat asar. Yang itu hadis riwayat Muslim ni, siapa yang sempat satu sujud. Sujud kat sini dengan makna rakaat. Jadi kita faham kat sini, kalau kita semayang asar lambat, kita dah satu rakaat, habis baru rakaat kedua azan maghrib. Jadi seolah-olah kita ni duduk dekat waktu asar lagi. Tapi kalau kita semayang baru duduk baca bismillah dah azan maghrib dah, seolah-olah semayang kita ni dalam waktu maghrib. Maksudnya berdosa lah dekat situ. Sebab waktu asar tu betul. Asar sampai ke maghrib saja. Ini insya-Allah sini ada nampaklah perbahasan kat sini lah. Ni sujud, dapat sujud lah. Ada sujud tu pun ialah makna rakaat juga. Bukan dengan makna sujud sungguh sini. Dalam ni dia beritahu siap-siap dah. Wasajatu innama hiya rakaat. Sujud tu ialah rakaat. Ni macam kias macam tu juga bahasa itu juga. Hadis 130. Cuma itu sujud akhir yang pertama tu sujud kedua. Yang mana akhir lah. Kedua lah. Okey. Sekali sujud. Itu sekali sujud. Hadis dalam ni, di dalam riwayat Muslim dia kata apa? Siapa yang sempat sujud. Okey, macam tu. Tapi sebenarnya sujud dekat sini bukan maksud dengan sujud sungguh ni. Sujud dekat sini ni maksud dia ialah satu rakaat. Dekat sini ni orang panggil apa? Min itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut satu juzuk je tapi nak satu rakaat. Bukan kita jangan, kita bukan maksud dia yang sujud tu, tapi maksud dia ialah satu rakaat. Dalam ni pun dia beritahu juga. Segala sujud tu ialah sebagai pengganti daripada satu rakaat. Contoh macam dalam Quran banyak, warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Kamu rokoklah beserta orang yang rokok. Wasjudu ma'as sajidin. Kamu sujudlah beserta orang yang sujud. Bukan maksud dia suruh pergi sujud tu. Maksud dia sembahyang lah. Perfect. Satu sembahyang daripada awal sampai habis. Itu maksud dia. Dekat sini ni orang panggil kaedah apa? Itlaqil juz wa iradatil kull. Bagi tahu sikit tapi nak semua. Makan nasi je, takkan nak makan nasi saja ke, mestilah dengan lauk-lauk semua tu. Ada tu kaedah dia. Macam tu juga. Okey, insya-Allah clear lah sini lah. Hadis ke-134. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Muttafaqun alaih. Wa lafzu li Muslim la salata ba'da salatil fajr. Rasulullah bersabda, tak ada jenis sembahyang lepas solat subuh sampailah matahari naik. Tak ada jenis sembahyang lepas asar sampailah matahari turun sampai maghrib. Lafaz bagi Muslim pula, tak ada jenis sembahyang selepas solat fajar, selepas solat subuh. Okey. Dalam ni dia tak ada. Kita langkah ke hadis hadis ini 134. Hadis 134 142. Langkah sikit cari hadis 142. Okey, jumpa lagi 142. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat situ tu. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala shughiltu an rak'ataini ba'da zuhri fa sallaituhuma al-ana qultu afanaqdhihima idza fatatna qala la akhrajahu Ahmad wa li Abi Dawud an Aisyah bi makna. Aisyah daripada Ummi Salamah dia kata Rasulullah sembahyang asar. Habis solat asar, lepas tu dia masuk rumah aku.
Lepas tu Nabi pun sembahyang 2 rakaat. Nabi sembahyang asar, lepas habis sembahyang asar masuk rumah sembahyang 2 rakaat. Lepas tu aku tanya, fasal tuhu, aku tanya apa sah ni macam tu kan. Lepas tu lepas tu Nabi pun sabda, syughiltu an rakaatain, aku ni sibuk daripada nak sembahyang 2 rakaat lepas zuhur. Lepas tu lali baru aku boleh dah sembahyang qada qabliyah ba'diyah. Aku sibuk nak sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Aku tak ada nak sembahyang sunat ba'diyah zuhur tadi, urusan tak apa-apa tak, alani baru aku dan. Lepas tu dia ni Ummi Salamah ni dia tanya, afanaqdi idza fatatna, kami nak kena luput ke sembahyang ba'diyah tu kalau kami tak sempat? Kami nak kena luput, kami nak kena qada ke sembahyang ba'diyah tu kalau kami tak sempat? Tu Rasulullah sabda, tak payah. Faham dia ni ya? Nabi sembahyang asar, lepas tu Nabi masuk rumah, lepas tu sembahyang. Aku pun heran, ada apa hal ni? Sembahyang apa tu? Tu Nabi jawab, tadi tak sempat sembahyang sunat lepas zuhur, lah ni baru nak sembahyang. Lepas tu dia ni pun, Ummi Salamah pun tanya, sunat selepas zuhur dalam asar, lepas waktu asar. Lepas tu yang betul pasal tak boleh sembahyang kan, hadis tadi dia tak bagi kan. Lepas tu tanya, kami nak kena qada ke sembahyang sunat rawatib kalau kami tak sempat? Lepas tu Nabi jawab, tak payah. Okey, nampak tak? Hadis tadi tak bagi sembahyang. Mana tak? Hadis yang 134 tu tak ada jenis sembahyang lepas asar, tak ada jenis sembahyang lepas subuh. Tapi tiba-tiba je hadis ni Nabi pula sembahyang. Itu tu nampak tu kan? Apa di antara dua hadis ni? Seolah-olah bertentangan lah, tapi kita akan insya-Allah kita akan ni bahas dia. Lepas tu satu hadis di dalam ni juga, tapi hadis 210 dalam ni tak ada, kita tulis sikit. 210. Tak photo state lagi. Hadis nombor 210. Idza dakhala ahadakumul masjida, fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza dakhala ahadakumul masjida, bila salah seorang daripada kamu masuk masjid, fala yajlis, maka jangan dia duduk, hatta yusalliya rak'atain, sampailah dia sembahyang 2 rakaat dulu. Apabila salah seorang daripada kamu masuk masjid, maka jangan dia duduk sampailah dia sembahyang 2 rakaat sunat. Dia sembahyang 2 rakaat dulu. Ni dia punya makna ada. Okey. Daripada 3 hadis ni, insya-Allah sempat lah. Tulis dulu, tungai dulu. Okey. Apabila salah seorang daripada kamu masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sembahyang 2 rakaat dulu. Ni hadis ni 210. Hadis 134 bagi tahu apa? Tak ada sembahyang lepas subuh sampai naik matahari, lepas asar sampai turun matahari. Hadis 142 pula, Nabi lepas solat asar, Nabi masuk rumah Ummi Salamah, Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas tu Ummi Salamah tanya, apa hal ni?
Lepas tu Nabi pun jawab, tadi semayang ba'diyah zuhur tak sempat, lani baru aku semayang. Lepas tu Ummi Salamah tanya, kami nak kena qada ke semayang sunat ba'diyah zuhur ni? Nabi SAW jawab, tak payah. Okay. Daripada 3 hadis ni, satu perbahasannya, ulama telah ijma' bahawa haram solat nafil mutlak pada waktu yang diharapkan solat. Okey, saya ulang. Nafil mutlak ni sembahyang sunat mutlak. Ulama telah ijma' bahawa haram solat sunat mutlak pada waktu yang diharamkan solat. Waktu yang diharamkan solat ialah lepas subuh dan lepas asar. Dan pada waktu matahari tengah tinggi. Lepas subuh dan lepas asar. Ulama telah ijma' haram solat nafil mutlak. Solat nafil mutlak ni saja-saja nak sembahyang sunat, tak ada sebab. Hamba Allah nak sembahyang saja, aku sembahyang sunat. Saja-saja sembahyang, tak ada sebab, dengan tanpa sebab tu. Haram sembahyang pada waktu lepas asar dan lepas subuh. Ulama khilaf pada solat sunat yang zu sababin. Ulama khilaf pada solat sunat yang ada sebab. Itu. Boleh tak tidak nak semayang pada waktu yang diharamkan? Ulama khilaf pada solat sunat yang mempunyai sebab. Macam dia bagi contoh, macam solat tahiyatul masjid ataupun qada solat rawatib. Seperti solat sunat tahiyatul masjid ataupun qada sunat rawatib. Boleh tak nak semayang pada waktu yang diharamkan solat, iaitu selepas subuh dan selepas asar? Sempat insya-Allah? Okey. Solat sunat wudu. Itu ada sebab tu. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu taala tak boleh. Imam Malik tak boleh langsung. Imam Malik dan Imam Hanafi tak boleh semayang sunat yang mempunyai sebab. Kalau sunat tak ada sebab tu memang dah ijma' dah, tak boleh. Sunat yang ada sebab, contoh macam tahiyatul masjid ataupun nak qada sunat rawatib, tak boleh juga. Lepas maghrib dan lepas subuh. Lepas subuh dan lepas asar. Imam Malik dan Imam Hanafi, di sisi dia orang tak boleh. Sebab kita makhluk ni sebenarnya. Dan dalil bagi dia orang ialah hadis 134 tu, lafaz tak ada jenis semayang lepas subuh sampai naik matahari, dan tak ada jenis semayang lepas asar sampai turun matahari. Tu hadis 134. Soreh terang-terangan bagi tahu macam tu. Lepas tu yang Nabi semayang tu macam biasa, khususiat. Khususiat bagi Nabi je boleh. Tulis. Khususiat bagi Nabi. Macam biasalah. Yang Nabi buat tu itu khususiat bagi Nabi saja. Kita boleh 4. Nabi boleh lebih. Itu khususiat bagi Nabi. Contoh lah. Nampak tak? Itu khususiat bagi Nabi. Satu dulu, jangan lupa 4. Di sisi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala boleh. Di sisi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala boleh semayang sunat yang mempunyai sebab ni pada waktu yang diharamkan, boleh. Dalil dia takhsis. Siapa yang ingat lagi takhsis? Hadis 210 Menghaskan. takhsis. Hadis 142 dan hadis 210 mentakhsiskan, menkhaskan keumuman hadis 134 tu. Jadi hadis 134 tu umum. Lepas subuh dengan lepas asar tak boleh semayang, umum. Lepas tu hadis 210 kalau masuk masjid mesti kena semayang. Hadis 142 pula tiba-tiba je Nabi semayang. Jadi ini umum sikit. Jadi hadis umum ni, hadis khas ni, dia mengkhaskan keumuman hadis ni. Tinggi ni. Nampak perbahasan kat sini insya-Allah? Ini ni takhsis, kita ulang banyak kali dah ni. Maksudnya keumuman hadis 134 tu dikhususkan dengan khusus hadis 142 dan hadis 210. Jadi di sisi kita boleh kita nak semayang lepas asar dan lepas subuh.
Kalau semayang tu mempunyai sebab. Sebab apa? Khusus. Walaupun asas tak boleh, tapi khusus dengan ada sebab boleh. Okey, sekarang kita masuk fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Fiqh di dalam mazhab Syafi'i apa? Asal-asal dia, apa-apa jenis solat yang lepas subuh dan asar tu ialah haram. Asal-asal dia, apa-apa jenis solat lepas subuh dan lepas asar tu ialah haram. Tetapi diperbolehkan apabila ada sababul mutaqaddim. Diperbolehkan apabila ada sababul mutaqaddim. Diperbolehkan kerana ada sebab mutaqaddim, sebab yang di hadapan. So, solat yang ada sebab dekat hadapan ni diperbolehkan walaupun pada waktu haram bersolat. Contoh macam qada solat ataupun sunat tahiyatul masjid ataupun berwudu. Okey, qada. Sebab apa qada solat? Sebab takdan. Sebab dekat depan tu solat tahiyatul masjid. Sebab apa solat tahiyatul masjid? Sebab masuk masjid. Sebab tu duduk kat depan. Wudu. Sebab apa solat wudu? Sebab dah wudu. Itu. Jadi sebab jenis-jenis sebab kat depan ni di dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Sababul mutaqaddim walaupun pada waktu yang haram. Tetapi kalau solat yang sababul mutaakhir, ni sababu sababul mutaakhir, sebab yang di belakang. Sababul mutaakhir, sebab yang di belakang. Fiqh di dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kalau solat yang jenis ada sebab dekat belakang pada waktu haram tak boleh solat. Contoh macam solat hajat. Kita semayang solat hajat sebab apa? Sebab hajat kita kat depan. Kita nak budak tu. Contoh. Lepas tu solat ihram. Sebab apa solat ihram? Sebab kita solat dulu, kita solat lepas tu baru kita nak pakai ihram. Macam tu lah. Sebab dia dekat belakang. Kat depan pula, sorry. Sebab dia kat belakang. Musafir macam tu lah. Semayang dulu lah. Baru nak pergi musafir. Supaya kalau sebab belakang, kalau sebab dekat depan, tak apa. Maksud dia sebab yang dah terlepas. Nak pergi apa? Nak pergi belakang kan? Depan. Kita jalan belakang kanan jalan lah. Jangan dia pakai jalan belah kiri. Okey, sebab yang lepas, sababul mutaqaddim ni sebab yang lepas. Macam sebab apa solat? Sebab masuk masjid. Benda yang dah lepas. Sebab yang mendahului. Jadi boleh. Tapi sebab yang akan datang mutaakhir, sebab yang dilambatkan tak boleh. Contoh macam hajat. Sebab apa sembahyang hajat? Sebab kita berhajat. Hajat kita lepas tu istikharah. Dua orang nak kat kita. Itu sembahyang hajat. Sebab apa sembahyang istikharah? Sebab sehari malam nak mimpi. Dua-dua muka tu keluar ke tak keluar tu. Itu orang panggil sebab di belakang. Nampak tu? Jadi solat istikharah, solat itu haram. Itu tak boleh semayang di waktu haram. Tak boleh semayang di waktu haram. Ini fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Kalau musafir musafir biasa kita semayang dulu, kita musafir dulu. Semayang dulu baru nak musafir. Dia supaya macam istikharah, supaya macam hajat tu lah. Biasa tak boleh. Dia tak bagi. Saya dengar pernah. Dia orang tak bagi sebab musafir tu duduk kat depan. Kalau musafir tu kita musafir dulu baru kita semayang, sungguh. Tapi dia solat musafir ni semayang dulu. Semayang untuk musafir. Tak boleh. Dia kena untuk ke belakang. Kalau untuk ke depan tak boleh. Kalau jatuh dalam waktu haram, baru tak boleh buat. Tapi kalau dia tidak jatuh pada waktu haram, dia boleh buat sebelum musafir. Musafir tak ada.
semula kan sekarang kita perbahasan pada masalah solat pada waktu haram kan sekarang ni. Jadi dia cerita dekat lepas zuhur, lepas asar dan lepas subuh, itu je. Lepas tu kalau jenis sebab sebelum tak apa. Kalau sebab selepas tak boleh. Mana kalau subuh kan nak bertolak. Kita dah solat pukul 10. Kita tak boleh sembahyang musafir lah. 10. Bukan macam contohnya subuh antara subuh Okey, lepas subuh kita pun nak musafir, kita tak boleh lah sembahyang solat sunat musafir. Sebelum subuh tak apa. Dia sebab sebelum dengan sebab selepas tu kena letak elok-elok. Okey. Okey. Sebelum sembahyang subuh atau sebelum masuk subuh? Ustaz jawab kuning sebelum masuk waktu subuh ke atau sebelum solat subuh? Sebab kalau kita sembahyang subuh, mana dah masuk waktu subuh? Sebelum masuk waktu subuh. Sebelum waktu masuk waktu subuh tu waktu sembahyang tahajud tu lah. Dia kalau subuh tu 6 apa 45 mana 5:30 kita dah solat dulu. sebelum kita sembahyang. Selagi sebelum solat subuh. Selagi sebelum solat subuh tu. La solata ba'da subhi. Macam confuse juga. Kalau dua dah macam buku je lepas. Okey, sikit. Ustaz kena jelas-jelas betul-betul dia tua ni. Okey, macam mana cara Imam Syafi'i, Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala istinbat hukum? Macam mana cara imam kita istinbat hukum? Macam mana? Nak boleh buat keluar hukum sababul mutaqaddim, sababul mutaakhir. Tengoklah. Satu, Nabi larang solat lepas subuh dan asar. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar jangan sembahyang. Tu hadis mana entah? 134. Nabi tak bagi. Nampak lah? Step nombor 2 pula. Tapi Nabi sendiri yang sembahyang sunat ba'diyah lepas asar. Nabi sendiri yang sembahyang sunat ba'diyah zuhur lepas asar. Itu step nombor 2. Ini cara Imam Syafi'i istinbat hukum. Jadi step nombor 3 pula, solat Nabi itu, sembahyang Nabi itu ialah sababul mutaqaddim. Apa? Sebab dia dekat depan. Yang ni apa? Terluput ataupun qada. Jadi Nabi sembahyang tu qada. Qada ni sebab dia dekat depan ataupun sebab dia dah lepas benda ni. Sebab dia qada. Okey, nombor 4 pula, step Imam Syafi'i nombor 4 pula. So dikiaskan semua sembahyang yang mempunyai sababul mutaqaddim ni kepada solat Nabi itu. So dikiaskan ke semua sembahyang yang mempunyai sababul mutaqaddim kepada solat Nabi qada tu. Nombor 5 dia punya khulasah dia keluar hukum apa? Hukum dibuat hukum solat yang mempunyai sababul mutaqaddim, solat yang sababul mutaqaddim dibolehkan walaupun pada waktu yang diharamkan solat. Itu tu cara imam kita Syafi'i nak istinbat satu hukum. Tengok tu betapa nak satu hukum tu sungguh-sungguh detail lah. Jadi kita kena terima kasih lah. Alhamdulillah. Tak payah. Tidak kan kita lah ni nak buat satu hukum sendiri payah. Ni dia orang dah tolong lah. Kita ni main makan je. Okey. Tengok pada hadis 142 tu pula. Tengok hadis ni 142. Bagi faham sungguh-sungguh hadis tu. Faham cerita dia dah. Dia ni Nabi dia tak dan tertiba sembahyang asar, lepas sembahyang asar masuk rumah Ummi Salamah, lepas tu sembahyang 2 rakaat. Lepas tu apa hal ni? Apa hal? Nabi lepas tu jawab tadi tak sempat sembahyang zuhur. So lah ni baru nak qada. Lepas tu Ummi Salamah tanya, kami nak kena qada kan sembahyang sunat lepas zuhur kalau kami tak dan? Nabi jawab tidak. Okay, sempat lah. Okey, fahamlah sini alhamdulillah. Faham di pada hadis 142 ni, jumhur mengatakan solat yang selain daripada solat fardu 5 kali itu tak wajib. Jumhur mengatakan okey, dekat masalah ni kita ada khilaf dengan mazhab Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah sikit masalah wajib ni. Itu tadi suruh concentrate sikit ni. Faham daripada hadis ni, jumhur mengatakan solat yang selain daripada solat 5 kali tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat fardu tu, jumhur mengatakan
solat yang selain daripada solat 5 kali itu ialah tak wajib. Faham sini tu? Tak kisahlah. Solat selain yang wajib bagi kita 5 tu saja. Kalau kata tak mau sembahyang lain pun tak apa. Sembahyang 5 tu je. Kalau kata Allah seolah-olah faham macam tu lah. Jumhur. Dalil bagi jumhur mana tu? Afanaqdhihi ma idza fatatna? Qala la. Kami nak kena qada ke kalau kami tak dan? Nabi jawab dah. Itu dalil bagi jumhur. Tak nak buat pun tak apa. Maksud dia tak wajib. Di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, solat rawatib yang beradat. Faham tak? Solat rawatib yang selalu dibuat, beradat ni selalu dibuat. Imam Abu Hanifah. Dekat masalah ni jumhur khilaf dengan Imam Abu Hanifah. Solat sunat rawatib yang beradat ialah wajib. Ada sunat ba'diyah, qabliyah, jenis jenis duk semayang selalu, itu jadi wajib pada dia. Dia wajib solat. Nampak tu? Lain tu sikit. Jumhur tak, 5 aja. Solat sunat rawatib yang beradat. Beradat ni maksudnya selalu dilakukan lah. Ialah wajib. Dalil bagi Imam Abu Hanifah tutup. Syughiltu al-rak'ataini ba'da zuhri fa salatuhuma al-an. Aku tak ada semayang sunat tadi, lah ni aku semayang. Jadi seolah-olah Nabi solat juga walaupun terluput tu, itu tunjuk di atas wajib. Sebab tu dia qada Jadi Imam Abu Hanifah dia faham macam tu. Nabi solat juga walaupun terluput. Jadi buat dalam waktu haram lagi. Jadi tunjuk seolah-olah kata wajib. Okay. So jumhur solat 5 kali sehari semalam ni wajib. Solat rawatib sunat. Imam solat rawatib selalu dibuatlah. Imam Abu Hanifah solat 5 kali sehari semalam wajib. Solat sunat rawatib yang selalu dibuat pun wajib juga. Ni perbahasan wajib. Ini masalah jumhur, wajib ni di sisi jumhur dan Imam Abu Hanifah lain sikit. Sempat lah? InsyaAllah. Okey. Perbezaan wajib di sisi jumhur dan Hanafi, Imam Abu Hanifah. Wajib di sisi jumhur ialah satu saja. Wajib yang macam fardu tu. Kalau tak buat berdosa. Wajib di sisi jumhur satu saja. Apa? Fardu tu, wajib yang macam fardu tu, kalau tak buat berdosa. Semayang 5 kali, puasa Ramadan, tak buat berdosa. Wajib di sisi Imam Abu Hanifah, ni fiqh mazhab Hanafi pula, wajib di sisi Imam Abu Hanifah keluar 2. Wajib di sisi Imam Abu Hanifah ada 2. Satu, wajib yang macam fardu. Wajib macam jumhur ni, wajib macam fardu ni. Berdosa jika tinggal, berdosa jika tak buat. Macam solat fardu, puasa Ramadan. Okey, itu wajib. Satu lagi wajib sahaja. Ni fiqh di sisi Imam Hanifah dia ada 2 wajib. Satu lagi wajib sahaja. Tak berdosa. Jadi fasik kalau tak buat. Di sisi mazhab dia orang. Jadi fasik dengan sebab tak buat. Seperti solat sunat yang selalu dibuat, solat sunat rawatib yang selalu dibuat, dan solat witir. Solat witir di sisi mazhab Abu Hanifah wajib. Tapi wajib dia bukan macam wajib yang wajib buat fardu ni. Wajib dia ni wajib sahaja. Apa maksud wajib sahaja? Kalau tak buat fasik. Kalau wajib fardu ni kalau tak buat berdosa. Fasik. Fasik ni macam jahat macam tu lah. Fasik. Mudah-mudah untuk mudah-mudah fasik ni macam jahat macam tu lah. Kalau tak buat jadi jahat. Fasik. Okey, hukum wajib. Okey, ini masih lagi perbezaan wajib di sisi okey, sekarang kita masuk fiqh mazhab Hanafi pula. Fiqh Abu Hanifah pula. Fiqh Abu Hanifah mengingkari wajib fardu, ingkar wajib fardu, hukumnya ialah kafir. Supaya kita juga solat 5 kali. Betul, cuba kita kata solat tu tak wajib, kafir juga waktu tu. Sebab apa? Sebab mengingkar wajib, mengingkar apa yang Allah Ta'ala suruh, ingkar syariat. Okey, macam tu juga di sisi Imam Abu Hanifah mengingkari wajib fardu, hukum kafir. Dekat sini supaya dengan jumhur.
dan tinggal dia tu dihukumkan fasik. Supaya macam kita juga. Kita seorang tu naudzubillah min zalik, iktikad solat fardu tak wajib, kafir. Tapi tak semayang, ramai orang ni tak semayang, naudzubillah min zalik, fasik. Tak semayang, fasik. Tapi yakin dalam hati kita semayang tu tak wajib, kafir. Ini orang panggil wajib fardu. Lepas tu satu lagi wajib di sisi Imam Abu Hanifah ialah wajib sahaja tu apa? Ingkar wajib sahaja dengan tanpa takwil. Ini fiqh mazhab Hanafi. Ingkar wajib sahaja dengan tanpa takwil, tidak sampai hukum kafir, tapi sesat. Saya ulang. Ingkar wajib sahaja dengan tanpa takwil, tidak sampai dihukumkan kafir, tetapi disesatkan. Wajib sahaja tu kalau dia orang ingkar dengan tak takwil, tak sampai tak kafir, tapi sesat. Dan meninggalkan ataupun tak buat wajib sahaja tu dengan tanpa takwil, dihukum fasik. Meninggalkan wajib sahaja tu dengan tanpa takwil, dihukum fasik. Yang sesat tadi darat dolan lah. Maknanya final. Bukan kira macam tu. Okey. Saya ulang balik Dia wajib ada dua. Tak apa dah, wajib satu ni tak apa. Ni wajib fardu tinggal. Ni wajib sahaja ni. Sebab mazhab Hanafi wajib dia terbahagi pada dua. Kita kena faham macam tu. Yang solat witir dia orang wajib, tapi wajib yang nombor dua ni wajib sahaja. Okey. Mengingkar wajib sahaja dengan tanpa takwil. Tulis dulu tak apa. Mengingkar wajib sahaja dengan tanpa takwil, tak sampai hukum kafir, tapi sesat saja. Mengingkar wajib saja dengan tanpa takwil, tak sampai hukum kafir, tapi sesat saja. Ingkar. Tapi meninggalkan ataupun tak buat wajib sahaja tu dengan tanpa takwil, tak buat wajib sahaja dengan tanpa takwil, dihukum fasik. Okay, kita bagi contoh. Solat witir. Solat witir, jika seorang orang mazhab Abu Hanifah, dia iktikad dalam hati kata solat witir tak wajib, berserta dia tak takwil. Apa maksud dia tak takwil? Takwil ni apa? Helah, macam helah macam tu lah. Apa maksud tak takwil? Dia tidak berniat mengikut jumhur. Dia aku Hanafi lagi. Masalah ni aku mazhab Hanafi lagi. Tapi dia ingkar wajib solat witir tu. Waktu tu dia ni sesat, taklah sampai tahap kafir. Dia takwil dengan tanpa takwil. Tapi kalau masalah tu dia takwil. Pada masalah witir ni, aku tak ikut mazhab Hanafi, aku ikut jumhur. Tak apa. Itu lain pula. Ini kalau dia kata dia ni masih still ikut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, tapi dia tak takwil. Apa maksud takwil? Niat mengikut jumhur. Waktu tu dia sesat, tak sampai tahap kafir. Itu kalau iktikad. Iktikad kata solat witir tak wajib. Tapi kalau orang mazhab Hanafi tak semayang witir, saja tak semayang, malam fasik. Tak semayang tu dengan tanpa takwil lah. Dia aku still Hanafi, tapi tak semayang. Dia tak takwil mengikut jumhur. Waktu tu dia ialah hukum fasik saja. Okey, satu. Lepas tu cara daripada mana? Satu lagi, nombor dua pula. Nombor dua, nombor tiga dah pula. Lagi, wajib fardu ni, mengingkar wajib fardu kekal di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ini suka. Mazhab Hanafi dan jumhur suka. Ingkar wajib fardu kekal dalam neraka. Maksudnya jadi kafir dengan sebab ingkar wajib yang fardu. Solat 5 hari 5 kali, puasa Ramadan, yang fardu kalau ingkar. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, ingkar wajib sahaja, tidak kekal dalam neraka. Ingkar wajib sahaja dengan tanpa takwil, tidak kekal di dalam neraka. Solat witir ni tak wajib, tak masuk neraka. Bukan kafir lah, bukan kekal. Ini ni di sisi fiqh mazhab Abu Hanifah rahimahullah. Okey. Lepas tu daripada mana pula istimbat cara hukum dia orang ambil ni? Hukum bagi wajib fardu di sisi Imam Abu Hanifah, hukum bagi wajib yang jenis fardu ni diambil daripada dalil qat'i.
Ni. Dalil qat'i. Di sisi mazhab Abu Hanifah rahimahullah, hukum bagi wajib yang jenis fardu ni dia ambil daripada dalil qat'i. Macam apa? Wajib solat 5 kali sehari semalam, wajib puasa Ramadan, dia ambil daripada dalil qat'i. Benda apa dalil qat'i? Dalil qat'i ialah dalil yang sudah yakin. Qat'i, yakin dah. Seperti contoh dia seperti hadis mutawatir dan Al-Quran. Seperti hadis mutawatir dan Al-Quran. Itu orang panggil dalil qat'i. Dah yakin dah, kata betul. Tapi wajib sahaja, hukum wajib sahaja ni macam witir apa semua ni kan, diambil daripada dalil zonni. Diambil daripada dalil zonni. Apa dalil zonni? Zonni sangkaan, dalil yang mengikut sangkaan. Seperti hadis ahad. Seperti hadis ahad. Hadis yang tak sampai tahap mutawatir apa semua tu kan. Okay. Itu tu cara dua. Sebab tu mazhab Abu Hanifah dia wajib dia keluar dua pula. Sebab wajib yang fardu ni dalil qat'i, asal hukum dia ambil pada dalil qat'i. Wajib yang sahaja ni asal hukum dia diambil daripada dalil zonni, seperti hadis ahad dan lain-lain. Okey, apa tu qat'i, apa tu zonni pula? Qat'i ni kalau kita mudah-mudah nak cakap pula, yakin yakin, zon, syak, waham. Okay. Dalam istilah fiqh, yakin ni ialah qat'i. Skala 100% orang panggil yakin. 100%. Apa? 100%. 100%. 100% tu bahasa Thailand. Yakin ni 100% ni orang panggil yakin ataupun qat'i. Supalah. Tapi kalau 75 orang panggil zon. 75 tu zon. Kalau 50-50, 50-50 syak. 50-50 syak. Kalau 25, ni mudah-mudah kita bagilah kan. Waham. 25 ni waham. Okey, nampak sini insya-Allah nampak dah. Okey. Sebab apa Quran dan hadis dipanggil qat'i ataupun yakin? Quran dan hadis. Sebab apa Quran dan hadis mutawatir dipanggil qat'i ataupun yakin? Sebab betul dia tu ialah 100%. Memang tak boleh jadi penipuan. Memang tak akan jadi penipuan. 100%. Okey, dalil Quran dan hadis mutawatir ialah yakin ataupun qat'i. 100% memang betul. Apa maksud hadis mutawatir? Mutawatir ni macam diriwayat daripada satu kaum yang tak boleh, mereka tu tak akan bertipu. Contoh macam kata Nabi, lepas Nabi tu 100 orang, 100 orang memang tak akan tipu, tak boleh nak tipu. Sebab takkan nak boleh, satu orang tu dia orang tak boleh berkumpul nak untuk menipu. Jadi itu dia punya yakin, dia betul dia tu jadi qat'i ataupun yakin. Selain daripada mutawatir dan Quran, walaupun hadis di dalam Bukhari dan Muslim, dia ialah zon. Dia ialah di tahap zon. Zon ni 75. Bukanlah nak kata tipu, tak tipu juga, cuma dia punya betul dia tu kurang sikit je, rendah sikit je martabat dia. Tak tipu juga, tapi dia rendah sikit. Hadis Bukhari Muslim betul juga, betul, memang betul lah, sahih. Cuma dia punya apa value, nilai dia betul itu 75. Tak serupa dengan macam Quran. Quran ni lepas Nabi bagi tahu tu sahabat berapa ratus ribu orang baca Quran tu juga. Lepas pula tabi'in berapa ratus ribu orang Quran tu juga. Jadi memang tak akan mungkin terjadi penipuan. Sebab tu orang panggil apa? 100%. Ya, kalau yang selain pada tu 75 zon. Jadi orang panggil macam kita punya hukum sekarang ni, hukum fiqh kita keluar satu hukum. Sebab apa mazhab ni jadi macam ni, mazhab ni jadi sini, mazhab ni jadi sini, mazhab ni jadi sini. Semua mazhab fiqh ni ialah zon. Kita daripada dua hadis ni kita istimbat hukum jadi macam ni. Kita zon kata yang ni lah betul.
Mazhab lain pula istinbat hukum keluar jadi macam ni. Dia zon, itulah betul. Sebab tu dalam masalah ni kita akan kata semua betul. Sebab semua hukum ni orang panggil zon. Tapi masalah akidah tak boleh. Masalah akidah mesti kena betul lah. Kena yakin lah. Itu lain pula tu. Okay, contohlah. Nak bagi contoh nak paling mudah. Beza di antara qat'i dan zoni ni. Ni last lah kita habis sikit. Contoh macam, contoh kita bagi contoh kartun-kartun sikit. Minyak naik. Harga minyak naik. Okay. So kita ni, saya duduk kat Malaysia. Minyak naik. Lepas tu pergi isi minyak. Kan dia ada tulis kan dekat tu kan, minyak dah naik apa kan. Waktu saya tengok tu minyak naik tu orang panggil ialah qat'i ataupun yakin. Sebab kemarin baru RM2, hari ni dah RM3 dah, contohlah kan. Waktu minyak naik dan saya tengok depan musyahadah ni orang panggil yakin. Contoh. Lepas tu saya pun takat gambar selfie. Lepas tu hantar. Contohlah hantar ke siapa-siapa lah, dekat mana contoh-contoh. Hantar kat Korea ada. Siapa tak ada tunggu kat Korea tu, saya pun hantar kat dia orang. Lepas tu dia pun buka dia ni, lepas tu dia tengok. Lepas tu saya tulis caption bawah tu, saya tulis minyak dah naik. Lepas tu dia tahu saya ni bukan jenis tipu punya orang. Kalau kawan sama kawan tak boleh, kawan memang bahal melawak. Contoh siapa-siapa kan, dia tahu. Dia ni memang orang, saya ni tak pandai edit gambar. Lepas tu saya ni memang sikoh. Saya ni memang bukan jenis penipu. Orang jenis betul, jujur. Waktu dia tengok tu, itu ialah zon 75. Faham? Betul juga sebab saya ni bukan jenis penipu punya orang. Ustaz kot. Contoh. Dia tak jatuh yakin Ustaz ni. Betul juga, tapi sebab dia tak tengok depan-depan tu lah yang menyebabkan dia jadi 75 tu. Tapi betul-betul juga saya ni tak pandai edit. Lepas tu dia tahu yang dia ni bukan jenis tipu. Selamat lah dia ni ya. Okey, nampak tu. Okey, itu waktu dia tengok tu zon 75. Betul-betul. Sebab saya ni sikoh. Contoh, lepas tu dia tengok internet, dia tengok berita Malaysian government minyak naik. Buka FB satu Malaysia tu. Lepas tu buka ni bising. Waktu tu itu orang panggil mutawatir. Dia daripada zon nak dia yakin pula. Sebab apa? Sebab semua orang duk bising. Takkan nak semua orang boleh berkumpul pada satu perkara tu kot. Tak boleh. Jadi bila semua orang boleh berkumpul pada satu perkara banyak sangat, itu menyebabkan dia naik kepada tahap yakin. Jadi seolah-olah dekat situ tu orang panggil mutawatir. Ini mudah-mudah untuk tunjuk. Jadi nampak insya-Allah beza zoni dengan qat'i itu nampak. Bukan nak kata zoni tak betul juga. Betul lah. Cuma dia punya kurang sikit sebab tak ada musyahadah. Tak ada tengok depan-depan. Yang yakin ni tengok depan-depan. Sebab apa? Sebab saya tengok depan-depan. Satu lagi yakin dengan sebab mutawatir. Sebab ramai sangat duk marah ni. Mustahil boleh ramai sangat marah macam ni. Ini contoh lah kan. InsyaAllah okey. Nampak sini lah. Alhamdulillah lah. Okey, ada berapa soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Itu je lah daripada hari ni. Yang penting hari ni tu lah. Kita kena ingat dalam mazhab Syafi'i, wajib dia ada dua. Itu je yang benda penting kita dapat hari ni. Jadi Alhamdulillah, apa yang baik pada Allah Taala, yang tak baik atas kelemahan diri saya. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.